السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, kata dia, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجب. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كما قال متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pada masa itu ada dua orang lelaki duk lawan maki di antara satu sama lain. Satu orang sahabat yang bernama Sulaiman bin Surah. Dia kata satu hari dia tengah duduk dengan Nabi. Berlaku di depan dia, di depan Nabi ni ada dua orang duk lawan maki. Satu orang kata dekat satu orang, kawan yang kena kata balik ke dia, duk lawan maki. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu. Kata dia, salah seorang daripada hak duk maki dua orang ni, salah seorang ni muka merah padam, orang naik cekang di leher, marah. Marah ni sampai muka jadi merah padam, sampai orang tengkok ni nampak cekang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat benda ni. Nabi duk tengok ni dua orang ni duk lawan maki di antara sama-sama dia. Nabi nak tengok ni, Nabi kata inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajib. Nabi kata, sesungguhnya aku tahu satu kalimah, yang kalimah tu kalau sekiranya depa ni ada bertengkar dua orang ni tahu dan depa sebut kalimah tu, hilang marah ada kat depa dua orang ni. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia. Depan Nabi berlaku dua orang sahabat duduk lawan berkelahi, duduk lawan maki hang aku. Nabi tengok benda tu, Nabi kata dekat sahabat yang duduk sama dengan Nabi ni, Nabi kata, aku tahu satu kalimah yang siapa juga kalau sebut kalimah ni, kalau dia marah hilang daripada dia. Nabi kata macam ni, law qala a'udzu billahi minasyaitanir rajim la zahaba anhu ma yajib. Nabi kata, kalaulah ni dua orang duk berkelahi ni, kalaulah dia kata a'udzu billahi minasyaitanir rajim, marah ada ke depa tu hilang macam tu saja. Nabi kata macam tu. Faqalu lahu, maka sahabat hak dengar Nabi kata ni, pi habaq dekat kawan hak berkelahi ni.
Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwaz billahi minasyaitanir rajim. Depa pi habaq kat kawan ada perkara ini, depa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Kalau kata yang tu maghfirah. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, siapa yang boleh tahan marah sedangkan dia boleh kalau sekiranya dia nak lepas marah. Nabi kata, siapa yang boleh kontrol marah sedangkan kalau dia nak marah dia boleh marah tapi dia kontrol, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah. Hari kiamat esok Tuhan dipanggil dia di depan semua makhluk pada hari kiamat esok, hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Tuhan suruh dia pilih bila dari mana dia mau, dia pilih ambil kat dia. Siapa yang boleh kontrol marah sedangkan kalau dia nak lepas marah dia boleh. Kalau tak boleh tak payahlah. Kalau tak boleh memang dia marah tapi nak marah tak berani, maka dengan kerana tu dia tak marah, tak dapat janji ini. Ni dia boleh. Kalau nak kira kemarah dia ni, dia boleh tunjuk marah dia, dia boleh tunjuk bebai dia boleh tunjuk tiga suku dia boleh tunjuk tapi dia tak tunjuk, dia kontrol. Orang hak macam ni Nabi kata hari kiamat esok Tuhan panggil dia di depan makhluk semua, Tuhan suruh dia pilih bila dari mana yang dia mau ambilkan. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu orang laki-laki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini kata dekat Nabi, ausini. Dia kata, ya Rasulullah, bagi pesan dekat aku. Satu orang sahabat jumpa Nabi, bila sampai depan Nabi dia kata, ausini, berwasiatlah, pesanlah kepada aku apa-apa pesan yang baik. Nabi kata kat dia, la taghdab. Nabi kata, tak usah marah. Belajar untuk jadi orang yang tidak marah. Faraddada miraran. Dia kata lagi dekat Nabi, ausini, bagi pesan dekat aku. Nabi kata dekat dia, la taghdab. Belajar, jangan sampai kita ni jadi orang yang pemarah. Dia tanya lagi, ausini. Dia kata, ya Rasulullah, bagilah pesan dekat aku, pesan yang berguna untuk aku. Nabi kata, la taghdab. Nabi kata, jangan marah. Jangan kita jadi satu orang yang cepat marah, panas barang. Jangan, Nabi kata. Faraddada miraran. Berapa kali dia ulang minta pun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Nabi kata satu aja, jangan marah. Kalau kamu boleh jadi satu orang manusia yang boleh marah tapi saja tak mau marah, cukup baik untuk kamu. Hak ni dulu kita buat, lepas itu boleh pesan hak lagi besar lagi. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'ah. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata,
ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Tak akan habis-habis ujian akan menimpa orang yang beriman, baik lelaki ataupun perempuan. Nabi kata ma yazalul bala, tak akan berhenti. Ujian kena ke kita ni tak berhenti. Sama ada ujian itu fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Sama ada ujian itu kena diri kita, atau ujian itu kena anak kita, atau ujian itu kena harta benda kita. Pendek kata, ujian akan kena manusia. Nama kata manusia mesti kena. Ikut kedudukan orang tu lah. Ada orang kena ujian dengan diri dia, tewas. Ada orang kena diri dia, dia tahan, kena anak dia, dia tewas. Ada orang kena diri dia, kena anak dia, dia boleh tahan, kena harta dia, dia tewas. Ada orang kena tiga-tiga, diri dia kena, harta benda dia kena, anak pinak dia kena, keluarga dia kena, Tuhan uji macam-macam ujian dekat dia, dia tak tewas. Pokok pangkalnya Nabi kata, nama kata mukmin, nama kata mukminah, laki-laki perempuan kalau beriman, ma yazalul bala, bala ujian mesti kena hatta yalqa Allah Ta'ala, sehingga dia mati menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian akan kena dia. Kalau dia sabar, wa ma alaihi khati'ah, dia menghadap Allah tidak ada dosa. Kerana setiap ujian yang kena, kalau dia tahan, dia sabar, mengkifaratkan dosa. Setiap ujian yang dia kena, dia tahan, dia sabar, Tuhan kifaratkan dosa. Terlampau banyak ujian kena, terlampau tinggi kesabaran dia, akhirnya dia menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada khati'ah, tidak ada dosa dia ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kalau tak ada apa ujian kena kat kita, kita kena bimbang. Kalau tak ada apa satu ujian kena kat kita, kita harus berbimbang. Pasal apa? Pasal tidak ada ujian, tidak ada pengetahuan. Sama ada kita tak tahu, sama ada kita ni tahan tak tahan. Tak ada ujian. Bila ada ujian, baru tahu tahan tak tahan. Tak ada ujian, sembang boleh. Sembang boleh, tak kena uji. Bila kena uji, tahu dia boleh tahan atau tak boleh tahan. Ujian kadang-kadang menyebabkan manusia hilang pertimbangan. Manusia jadi malah-malah, manusia jadi hilang pedoman. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadid bis-sur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, atau kama qala muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata satu orang itu tidak dianggap kuat kalau sekiranya dia boleh pukul orang di mana-mana. Sura'ah ni maksud dia lawan gusti menang, dia panggil sura'ah. Nabi kata laisa syadid bis-sura'ah, tidak dianggap satu orang tu kuat kalau sekiranya dia lawan dengan siapa pun, bertumbuk dengan siapa pun menang. Ini bukan orang kuat, Nabi kata. Innama syadid, tetapi yang kata orang kuat tu ialah allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, ialah orang yang boleh kontrol diri waktu marah. Ini orang kuat. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 5 hadis kita baca pada malam ini. Yang hadis-hadis ni membawa kepada beberapa pengajaran. Yang pertama, kita latih diri kita jangan cepat marah. Siapa pun, nama kata manusia siapa pun, marah ada dalam diri dia. Kan, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, Nabi kata. Nama kata syaitan ni, tang mana darah sampai, tang tu ada syaitan. Badan kita tang mana yang tak sampai darah. Nama kata syaitan ni, dia berjalan di dalam darah manusia ni, di segenap tubuh badan manusia. Maknanya syaitan ada dalam diri kita. Marah daripada syaitan, kerana syaitan dijadikan daripada api. Dia yang duk bagi jadi kita panas, kita jadi marah. Maka kesimpulan yang pertama, belajar kontrol. Jangan kita cepat lompat, cepat marah. Yang kedua, daripada hadis, 5 hadis yang kita baca ni dapat kita faham
bahawa ganjaran besar disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang boleh kalau nak marah tapi dia pilih untuk tidak marah. Ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disediakan bagi orang yang boleh kontrol marah sedangkan dia boleh kalau nak marah. Dan pengajaran ketiga yang boleh kita ambil ialah ujian akan sentiasa main kat kita. Sama ada ujian itu mengenai batang tubuh kita ataupun anak pinak keluarga kita ataupun harta benda kita. Ujian mesti akan main dekat kita. Maka sabar ketika ditimpa ujian, itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Kita sambung sahaja yang kita baca dan kita berhenti di muka surat 50 dulu. Kita sambung muka surat 51. Bab ini saya dah baca di Masjid Taman Brown pada bulan 6 tahun 95 dulu. Bulan 6 tahun 95 dulu. Jadi kalau kita ulang rasanya tidak jadi masalah. Baik, muka surat 51 jilid 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abwabuz zuhdi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab zuhud, maka inilah tempat bicara. Ini satu tajuk yang kita boleh baca, tapi kita nak amal-amallah susah sekali. Zuhud. Tajuk yang kita nak baca malam ni ialah tajuk tentang zuhud. Semuanya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah dia kata zuhud ni apa makna dia? Yang kata zuhud ni apa makna? Orang duk bubuh nama anak kan, Zuhdi, Muhammad Zuhdi, Zuhdi, Zuhud ni Mahmud Zuhdi. Zuhud ni apa makna dia? Kata ulama, bermula makna zuhud itu iaitu tidak berkehendakkan dunia dan cenderung hati kepada akhirat. Itu zuhud. Zuhud ni makna dia tak gelut sangat dengan dunia. Dia tak sengkang biji mata, tak susah payah kerana nak cari dunia. Dia tak gelut. Dia tak gelut dengan dunia. Bukan dia buang dunia, tapi dia tak gelut dengan dunia. Sebaliknya hati dia cenderung kepada akhirat. Kalau kata buang dunia, sahabat-sahabat Nabi tak menyaga. Sebab menyaga ni dunia. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf, semua ni adalah tujar. Mereka adalah ahli perniagaan. Kalau sekiranya zuhud ni makna dia buang dunia, ulama-ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, tak menyaga. Imam Ahmad bin Hanbal saudagar besar. Dia jual kain. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal walaupun dia saudagar besar, saudagar kain yang terkenal pada masa itu, tapi Imam Ahmad bin Hanbal hati dia cenderung akhirat. Bila salah seorang pekerja dia di kedai jual kain dia, bila buka kain, orang main nak beli kain, dia buka kain, dia tepuk kain itu, dia sebut subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal terus suruh gulung kain itu simpan tu saja. Pasal apa? Pasal Imam Ahmad bin Hanbal tak mau pembeli beli kain tu kerana tertipu dengan penjual ni, orang-orang yang kerja di kedai dia ni hidup sebut alhamdulillah, takut tertipu dengan kerana sebutan tu orang tu ingat kain elok, orang beli kerana tu. Dia tak mau macam tu. Biar orang tu tengok, orang tu pilih, orang tu buat keputusan nak beli ke tak mau beli. Dia tak mau sebarang unsur yang boleh mempengaruhi orang untuk beli ataupun untuk tak mau beli. Dia menjaga, tapi hati dia cenderung kepada akhirat. Benda macam tu tak menjadi satu tipu, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal takut benda tu jadi satu benda yang menipu orang. Dia menjaga, tetapi kecenderungan hatinya sangat-sangat berat kepada akhirat. Maka ulama membuat kesimpulan bermula makna zuhud iaitu tak berkehendak kepada dunia. Maksudnya tidak gelut dengan dunia, tetapi cenderung hati kepada akhirat. Dan kata setengah ulama iaitu meninggalkan asbab dunia sama sekali. Maka tidak dituntut apa jalan mendapatkan rezeki. Daripada nafkah makan pakai
tempat diam, yang di tempat tinggal, dan apa satu juga yang berkaitan dengan hal hidup di dunia. Ini pendapat yang ekstrim. Pendapat yang ekstrim di kalangan sebahagian ulama, dia kata zuhud ni kira tak mau dunia langsung. Dan dia tak akan buat apa juga benda yang menjadi asbab kepada dapat dunia. Asbab kepada dapat dunia, meniaga sebab untuk nak dapat dunia. Kerja, makan gaji, itu sebab untuk nak dapat bahagian di dunia. Maka sebahagian ulama kata kalau zuhud, dunia ni tak mau langsung. Kerja apa pun tak mau buat, rumah tak ada pun tak apa, kain baju tak ada pun tak apa. Orang kesian, orang bagi. Itu maksud zuhud. Itu satu pendapat. Maka yang ini martabatnya sangat tinggi, payah seseorang mencapai. Ini pendapat yang terlalu tinggi. Mustahil orang boleh buat macam tu. Mustahil orang boleh buat macam tu. So pendapat yang dipakai ialah pendapat yang pertama tadi, zuhud, iaitu tidak berkehendak kepada dunia. Maksudnya tidak gelut dengan dunia, bahkan hati cenderung kepada akhirat. Tak gelut maksudnya tidak buang, tapi dia berhati-hati di dalam nak mengambil dunia. Itu maksudnya. Baik, bab dia kata ma jaa inna sihhata wal faragh ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Cuba yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya kesihatan badan dan juga peluangan itu adalah dua nikmat yang dirugikan pada keduanya oleh kebanyakan manusia. Malam ni dia kata dia nak bincang satu bab. Dia kata ada dua benda, iaitu as-sihah wal faragh. Sihat dengan faragh, dengan masa lapang. Faragh maksudnya masa yang terluang. Kesihatan dengan masa lapang. Dua ni nikmat. Nikmat. Orang sakit hilang nikmat. Orang sihat dia ada nikmat. Masa lapang nikmat. Orang yang sentiasa sibuk dia terlepas satu nikmat. Nikmat masa lapang tak ada. Maka dua benda ni, sihat dan juga masa lapang ni, ni'matani, dia adalah dua nikmat maghbunun fihima katsirun minan nas. Tapi banyak, ramai manusia mensia-siakan dua benda ni. Itu maksudnya. Sihat tidak guna kesihatan itu untuk manfaat akhirat. Masa lapang tak guna masa lapang ni untuk kebaikan akhirat. Allah bagi dekat dia kesihatan, guna ke jalan yang tak betul. Allah bagi kat dia masa lapang, dia pergi peradis dengan jalan yang tak kena. Maka dua benda ni ramai manusia mensia-siakan dia. Ketahuilah saudaraku, kesihatan badan itu sebetulnya satu nikmat besar bagi manusia. Yang ni nikmat besar. Sihat ni nikmat cukup besar. Begitulah juga dengan lapang, yakni kosong diri daripada apa fikiran, dan kosong diri daripada kerja dunia itu pun satu nikmat yang besar juga. Dua benda ni Allah contoh. Orang sibuk ni, masa ni cukup berharga untuk dia. Orang sibuk kalau dapat sejam masa untuk isteri dengan anak-anak, tak tahu nak abang dah meleleh air mata. Kalau boleh dapat sejam masa, boleh habis dengan isteri dengan anak-anak. Hak lain sibuk dengan sana sini kerja tak habis, sibuk dengan duk layan orang-orang mak rumah dan sebagainya. Sibuk ni sampai tak ada masa, sampai isteri ni muka masak ni, sampai anak-anak ni tak larat merintih dah. Ayah bila kita nak pergi berjalan, ayah tak ada nak pergi mana pun. Dia dapat sejam masa untuk duduk dengan isteri dengan anak-anak, syukur dia pada Tuhan. Berbanding dengan kawan ni punya lapang ni, sampai tak tahu nak buat apa, sampai bini menyampah tengok muka ni. Ada juga manusia tu ni, dia punya lapang ni sampai apa pun tak tahu nak buat, sampai bini dia kata abang tak ada kerja nak buat, dia lemas tengok ni duduk bertapuk di rumah. Sayang, orang yang ada masa yang terlampau lapang sampai macam tu, tidak guna masa tu untuk kebaikan akhirat dia. Bukan untuk orang, untuk dia tidak guna. Begitu. Baik, dia kata kerana dengan sesungguhnya ketiadaan sihat badan itu menyusahkan bagi orang yang bersifat dengan dia pada kehidupan dan ibadat. Itu dia. Kalau tak sihat ni, dia kata hidup pun tak senang, apatah lagi nak buat ibadat lagi tak senang.
Sakit tuan-tuan. Sakit ni nak hidup apa dengan sakit ni? Nak kata mati tak mati, tapi hidup tak macam hidup. Hidup 1 tahun 365 hari duduk hospital sebarang jalan. Hidup apa macam tu? Orang hidup boleh duduk di rumah. Orang hidup boleh duduk keluar pergi jalan rumah adik-beradik. Orang hidup boleh duduk pergi makan kenduri. Orang hidup boleh sembang dengan kawan. Dia hidup 365 hari setahun duduk hospital. Sampai doktor main abang kat dia, baliklah duduk di rumah pun apa yang duduk di. Doktor kata tu makna doktor menyampah dah lah. Tak boleh keluar hospital. Keluar sehari saja ambulans pergi ambil balik Umar balik dia hospital. Hidup apa macam tu? Orang yang tidak ada kesihatan, hidup tak ada makna. Tak ada makna hidup. Duduk di rumah pun pantang ni 1001 benda pantang. Orang buat main hak ni tak boleh makan, orang main tak boleh makan. Semua tak boleh makan. Kena makan roti hatat. Jenis genting manis minyak roti ni. Allah. Orang kata cicah mengkuh bulan ni sedap. Sedap memang sedap lah. Dia kata aku cicah, masuk hospital pula esok dia. Tuan-tuan, bila kena macam tu baru dia tahu rupa-rupanya sihat ni nikmat yang cukup besar. Duit tak boleh beli kesihatan. Duit tak boleh beli kesihatan. Tuhan bagi sakit, ada sakit duit tak boleh buat apa. Ada sakit yang duit banyak mana tak boleh buat apa. Pada masa tu barulah dia tahu. Kalaulah Tuhan bagi pilihan dekat dia, kalau betul hang mau sihat, semua kekayaan hang Tuhan nak ambil balik, dia kata ambil bagi dia sihat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak hidup pun susah, nak buat ibadat macam mana? Nak bangkit pergi pancung ambil ayat semayang pun orang tak tolong bawa, tak boleh pergi. Nak ibadat macam mana? Nak bangkit pergi pancung, duk nampak pancung tu, nak bangkit pergi pancung tu, kalau orang tak tolong angkat, tak pergi pancung. Nak ibadat macam mana? Nak bangkit semayang malam macam mana? Nak puasa macam mana? Tiap-tiap 2 jam kena makan ubat, nak puasa macam mana? Maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi sakit, hidup pun tak jadi apa, nak buat ibadat jauh sekali. Begitu. Maka apabila ada cukup sihat dan afiat pada badan, maka dapatlah dicapai apa kerja, sama ada kerja dunia ataupun ibadat yang jadi bekal akhirat. Bila sihat baru boleh buat semua benda. Kita tuan-tuan, bila sihat tak teringat nak buat benda ni. Bila sihat tak teringat nak main mengaji. Bila sihat tak teringat nak pergi buat benda-benda yang boleh jadi pahala kat kita. Tak teringat. Bila sakit masa tu teringat. Masa sakit ni menazam macam kata dia tak tahu nak apa. Menazam. Ya aku kalau lega ni aku nak pergi mengaji. Masa sakit tu, ya aku kalau lega ni ingat nak pergi umrah tahun ni. Tuhan bagi sihat 40 tahun, tak teringat nak buat benda tu. Tuhan bagi sakit sebulan, dia teringat macam-macam benda dia nak buat. Ini manusia. Ini manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipesan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis dia. Baik, dia kata ada pun lapang diri daripada fikir dan lapang diri daripada kerja-kerja dunia itu, payah orang yang ada lepas daripada itu. Lapang ni pun bukan semua orang dapat masa lapang. Dia kata, kerana seseorang yang ada macam-macam hal pada dirinya, daripada hal kehidupan dunia dan juga hal yang menyangkut dengan anak isteri dan sebagainya, yang menyangkut dengan ibu bapa dan sebagainya, serta sanak saudara yang banyak, serta bersangkut dengan kaum keluarga, tentulah tidak lepas diri daripada memikirkan hal di antara yang tersebut. Nak dapat lapang masa macam mana? Ghaflah duk fikir. Duk fikir nak kawal isteri seorang tu pun sakit kepala. Macam-macam kerenah bini ni. Nak balik rumah mak kita biar tak mau balik, tu pun jadi pasal. Tu pun jadi pasal. Tuan-tuan, berapa banyak pasangan yang berumah tangga dalam dunia ni yang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Berapa banyak tuan? Nak balik rumah mak dia, bini tak mau. Bini nak balik rumah mak, bini dia tak mau. Duduklah rumah tangga tegang sentiasa tegang, tension, nak marah.
Mana boleh ada masa lapang dekat dia. Setiap minit masa dia habis dengan duk fikir benda yang dia tak boleh selesai. Setiap minit masa dia duk fikir tentang masalah rumah tangga dia yang dia tak nampak penyelesaian. Tak nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah ibu bapa lagi. Mak sakit, ayah sakit, masalah macam-macam. Campur tangan ibu bapa dalam rumah tangga dia. Mak dia sendiri main duk habaq kata tak berkenan dekat bini dia. Boleh dia tidur lena malah. Mak dia main duk habaq kat dia, aku tak berkenan kat bini hang. Dia boleh tidur. Setiap minit masa dia habis dengan duk fikir mak dia tak suka kat bini dia. Dia nak buat macam mana? Masalah yang menyangkut dengan keluarga. Berapa banyak orang sangkut dengan masalah keluarga ni. Macam-macam cerita keluarga ni. Berkelahi tentang harta pusaka. Abang adik berkelahi. Kau dengan adik berkelahi. Kau dengan abang berkelahi. Dia nak jadi orang tengah dengan dia. Kena kafir dengan mereka sekali. Macam-macam masalah dalam dunia ni. Orang yang kena masalah ni habis masa dia. Habis masa dia duk fikir benda ni. Maka orang yang ada masa lapang, tidak ada masalah-masalah ni semua kalau dia tak manfaatkan masa lapang yang Tuhan bagi. Allah Subhanahu wa ta'ala maghfir. Dan hal diri daripada kerja dunia pun demikian juga. Hal diri dia sendiri pun fikir tak sudah. Diri dia sendiri pun dia duk fikir tak sudah. Ada benda unfinished business, orang kata. Ada satu urusan yang tak selesai. Tentang diri dia sendiri, dia tak tahu macam mana nak selesai masalah diri dia. Maka menjadikan bimbang di hati. Dan kerja itu sendiri menjadikan bimbang diri daripada lainnya. Kerja kita pun mengganggu hidup kita 24 jam satu hari, duk fikir pasal kerja kita. Maka apabila kosong dan tiada pada seseorang itu kebimbangan pada diri daripada kerja dan fikiran hal kehidupan kerana diri dan anak isteri dan lainnya, maka jadilah dia satu nikmat yang besar pula. Satu orang yang tak ada masalah ni semua. Dia dengan isteri dia semua cantik, tak ada masalah apa. Sehati sejiwa, sehaluan. Dia dengan anak-anak tak ada masalah. Anak-anak taat dengar cakap semua, jadi macam mana yang hajat di hati dia. Dia nak anak dia jadi lagu ni, Allah bagi kat dia. Dia nak anak nombor 2 jadi lagu ni, Allah bagi kat dia. Tak ada masalah dengan anak-anak. Dia dengan ibu bapa cantik, tak ada masalah apa. Mak pak suka ke dia, dia suka ke mak pak dia. Dengan adik-beradik, semua adik-beradik bangga dengan dia. Pergi tanya kak dia pun puji dia, tanya abang dia pun puji dia, tanya adik dia pun puji dia. Dia tak ada masalah dengan siapa pun. Maknanya orang yang macam ni Tuhan bagi kat dia masalah apa? Kepala tak sakit. Kepala tak sakit. Masa boleh digunakan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat macam ni, ini bermakna dia dapat nikmat yang gitu. Sungguh pun banyak orang yang ada mempunyai cukup kesihatan dan ada luang masa yang kosong daripada fikir dan kosong daripada kerja hidup dunia, tetapi sihat badan dan lapang masa itu seperti dijualkan kepada kerja yang tidak berfaedah. Ataupun lebih teruk lagi kepada kerja yang kurang faedah, maka jadilah rugi orang yang demikian itu. Dan terbilang ia di dalam kalangan orang yang kurang akal dan tiada akal yang sempurna. Ada orang Tuhan bagi sihat, pergi guna kesihatan dengan jalan salah, pergi merompakkan. Sihat, tak ada pernah sakit apa. 5 tahun dah seingat-ingat dia demam pun tak ada. Punya sihat, pergi rompakkan. Lapang masa, tak ada nak fikir tentang masalah apa. Dia kira masalah dia pun selesai, masalah apa pun selesai. Kelapangan masa tu habis di meja main macuk, main mahjong, main judi. Ada juga orang yang buat kerja macam ni. Dia kata orang yang buat kerja macam ni adalah orang yang kurang akal, ataupun orang yang tiada akal yang sempurna. Dia kata begitu. Maka inilah yang diingatkan oleh Nabi kita sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 nikmat daripada beberapa nikmat yang Tuhan bagi
Tuhan yang maha besar itu telah dirugikan dan disia-siakan kepada keduanya oleh kebanyakan daripada orang ialah sihat badan dan lapang masa, yakni kosong diri daripada kerja dan kosong hati daripada fikir dan bimbang tentang diri sendiri. Itu dia. Nabi SAW kata dua nikmat ni ramai manusia buat sia-sia. Yang akhirnya yang rugi kerana mensia-siakan dua nikmat ni ialah diri mereka itu sendiri. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan kata dia lagi ini hadis hasan lagi sahih. Masalah sihat badan manusia yang rugi dan sia-sia. Bermula tempat jadi rugi dan sia-sia sihat badan manusia ni banyak. Dan macam-macam kaifiat merugikannya itu. Dia kata yang kata rugi ni banyak macam. Dia nak bawa contoh kat kita. Maka hendaklah seorang yang fikir dan satu orang yang berakal sempurna menjauhkan diri daripadanya. Manusia ni kalau boleh fikir, hendaklah dia jauhkan diri daripada buang masa dia sia-sia. Setengah daripadanya iaitu sihat badan dan lapang masa yang digunakan kepada mengerjakan benda haram ataupun mengerjakan yang tidak berfaedah, seperti duduk diam, istirahat diri, main-main di kedai kopi. Dia buat contoh apa cukup cantik kan? Ni dia kata ni kerja orang kurang akal. Kedai kopi, kedai makan ni tempat pergi makan, nama dia pun kedai kopi, pergi minum kopi balik lah. Kedai makan, pergi makan balik lah. Tak, dia model kopi secawan aja dia boleh sembang 3 jam. Ditumbuk meja sampai cawan tu tengkuk turun bawah balik. Tuan kedai duduk menjorok balik mesin kerja dia. Dia kata, dia ni bila nak balik? Tak padan dengan kopi ubah-ubah minum tu. Dia duduk bangku tu sampai orang lain nak main duduk tak boleh. Orang lain nak main duduk tak boleh. Tak apa, orang lain nak main duduk takut kat dia. Tengok Allah, dia tu ada jom pergi kedai lain. Duduk ada lagi kena getah nak bangkit tak boleh. Dia nanti bercarah kat kawan tu pula. Kawan tu duduk dia, betul tu, betul dia, duduk sokong dia aja. Dia dalam perut ni duduk kira aku nak boleh celah balik bila nak potong tak jumpa tempat. Nak bangkit nyonyong-nyonyong balik tak ni, dia kata apa pula orang boleh tak hormat aku tengah duduk sembang dia bangkit balik. Dia tak tahu dia sembang 3 jam dah. Kau tu nak balik tak boleh. Dengan kerana dia ni masuk seorang, orang lain tak masuk kedai lagi. Ni yang dia nak bawa contoh ni, dia kata duduk istirahat diri, main-main di kedai kopi. Dia kata. Baik, dia kata ataupun duduk melihat main-mainan, bola dan lumba kuda dan lainnya. Ni pun apa? Tengok bola. Kan? Ya Allah kan. Bola tu sikit lagi nak masuk, dia bangkit berdiri, dia sepak bangku. Piung kata. Apa dia kata? Ya. Satu lagi tambah lah ni, tengok gusti pula di kedai. Dia ni pula jadi lebih pada referee pula. Ada tengok ni. Hang tengok belakang, dia kata tu, dia main tu. Hang tengok. Ilah. Tuan-tuan, benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Nak pergi tengok, dia ada di kedai geng-geng ni. Dia boleh buang baju, mula-mula selak baju pergi nampak pusat, lepas tu dia buang baju sidai bau, dia tak balik. Dia habis masa dengan cara yang macam ni. Maka ialah merugikan kesihatan dan waktunya kepada yang tiada berharga dunia akhirat. Dunia pun tak boleh apa, akhirat langsung tak ada apa. Begitu. Bahkan bala kepada diri dia, jadi bala pula dekat dia. Tabiat dia tu menjadi bala kepada diri dia sendiri. Maka janganlah merugikan kesihatan diri dan juga lapang masa yang berharga itu kepada yang demikian itu. Jadi kita jangan dukung masa macam itu. Bahkan lekah-lekah kotakan kepada yang berfaedah pada dunianya dan kepada akhiratnya. Pergi buat benda yang boleh dapat faedah dunia akhirat. Kalau tak dapat faedah akhirat pun dapat faedah dunia. Daripada duduk saja, faedah dunia pun tak dapat. Sebaik-baiknya pergi buat benda yang dapat faedah dunia dan dapat faedah akhirat. Iaitu sediakan diri bagi ibadah sementara sihat dan sementara afiat.
tumpang duk sihat ni, pergi buat apa yang boleh. Dan hadapkan lapang dirimu itu kepada yang berfaedah dan kepada yang terpuji kepada akhirat, supaya tiada jadi sesal dirimu apabila datang sakit ataupun apabila datang beberapa kemasyghulan hati. Supaya esok bila sakit kita tak galak sangat. Ni bila sakit berasa galak semua, ya aku tak dan nak pergi mengaji, aku tak dan nak buat yang tu, aku tak dan nak buat macam ni, aku dah sakit dah. Kalau kita dah duk buat dah daripada muda, duk buat dah sikit duk buat dah, kalau takdir satu tempoh umur esok ni kita sakit, tak galak sangatlah pasal kita dah duk buat dah lama dah. Mudah-mudahan kita buat yang mana yang lepas-lepas yang kita termampu tu, Allah masuk dalam satu amal baik yang telah kita buat sebelum. Tak galak sangat begitu. Tajuk baru dia kata bab manittaqal maharim fa huwa a'badan nas. Cuba yang menyatakan hadis yang membicarakan siapa takut segala yang diharamkan syarak, maka dialah orang yang sekuat-kuat buat ibadah. Ni pula dia nak masuk satu tajuk, dia kata siapa yang takut dengan benda haram, dia ni a'badan nas, dia merupakan orang yang paling kuat beribadat pada Tuhan. Takut. Orang ajak pergi buat yang tu yang ni tak tentu punca, dia tak sewenang-wenang nak lompat pergi. Dia teliti dulu, dia halusi dulu, dia cek dulu sebelum dia buat keputusan untuk nak pergi tampung. Tak sah kata orang ajak lompat pergi dah. Kalau dia jenis orang macam ni, jenis orang yang meneliti, mengkaji, menghalusi benda tu, baru pergi. Dia meneliti, menghalusi, mengkaji benda tu kerana dia takut benda tu haram. Maka dia a'badan nas, dia orang yang paling kuat beribadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku, takutkan segala yang diharamkan oleh syarak itu maknanya ialah menjauhkan diri daripada mengerjakan segala yang diharamkan. Maksud kata takut ni ialah dia jaga jangan dia pergi buat benda haram. Maka apa juga yang ditegah oleh syarak mengerjakannya dan memperbuatnya, baik haram besar ataupun haram kecil, semuanya engkau tidak terbawa. Ini orang yang kata, yang dikatakan a'badan. Bukan nanti haram besar, haram kecil boleh tak ubah. Bukan nanti haram besar, hak sikit ni pun dia tak ubah. Pasal apa? Dia takut hak sikit tu jadi dosa besar satu hari itu. Dan kita bila kita anggap remeh satu dosa kecil itu akan menjadi besar dekat kita. Bila kita anggap remeh, ala benda ni tak apa, dia jadi satu dosa besar dekat kita. Begitu. Dan perkara yang diharamkan oleh syarak itu sangat banyak. Maka apabila engkau jauhkan semuanya daripada mengerjakannya dan daripada memperbuatnya, betapalah tidak bernama kamu orang yang sekuat-kuat beribadat kepada Allah. Bahkan sesungguhnya engkaulah orang yang bernama orang yang kuat ibadat. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu 'anni ha'ula'il kalimat fay'amal bihinna aw yu'allima man ya'malu bihinna. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mau ambil daripada aku ini segala jumlah hukum yang memberi faedah supaya dia amalkan dengan dia, atau diajarkan kepada siapa yang mau mengamalkan dengan dia, maka didengar oleh segala sahabat akan sabda yang demikian itu. Faqala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah, fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas. Maka kata Abu Hurairah, apakala aku dengar Nabi SAW bersabda yang demikian, lalu aku sahut akan dia dengan segeranya. Kata aku, hamba mau ambil dan mau menghafaz dan mau mengamalkan dan mau mengajarkan apa yang Tuhan hamba mau beri itu ya Rasulullah. Beri ajar kepada hamba apakah ia. Cerita Abu Hurairah, dia duduk depan Nabi sama dengan sahabat-sahabat lain.
Nabi tanya dekat sahabat-sahabat lain. Nabi kata, siapa di kalangan hampa ni yang mau aku nak bagi satu benda dekat hampa? Yang benda ni kalau sekiranya hampa ingat, hampa amal dan hampa hafal apa yang aku kata, hampa akan dapat kebaikan yang banyak. Siapa mau? Nabi kata. Tak ada orang lain nak jawab. Abu Hurairah jawab dulu. Abu Hurairah kata, ana ya Rasulullah, saya mau. Bagi tahu apa yang nak bagi tahu tu, bagi tahu. Aku akan ingat, aku akan hafal, aku akan amalkan dan aku akan ajak benda yang aku dengar saat lagi kepada semua orang. Abu Hurairah kata macam tu. Bila didengar oleh Nabi SAW kata Abu Hurairah yang demikian itu, maka dipegangnya tanganku. Nabi bila dengar macam tu, Nabi pegang tangan Abu Hurairah. Lalu dibilangnya 5 perkara yang mau diberinya itu. Nabi pun sebut, ada 5 benda aku nak beritahu dekat kamu. Kamu jaga 5 benda ni, kamu dapat kebaikan dalam dunia. Nabi katakan dia. Iaitu yang pertama, telah bersabda ia, kira-kira maknanya begini. Hendaklah kamu takut ya Abu Hurairah daripada mengerjakan segala yang diharamkan oleh syarak. Nombor 1, Nabi kata, dalam diri kena ada satu benda, satu perasaan takut nak buat benda yang tu halal. Ini kena ada. Takut nak buat benda yang tu halal. Kalau tak ada perasaan ni, membujuk lalu melentang pasal jalan tu. Hak haram tu lagi dia nak buat berbanding dengan hak halal. Hak ni penting, nak kena tanam dalam diri manusia. Tuan-tuan, kita tak usah buatlah pertubuhan apa pun, kumpulan apa pun, usaha apa pun, tak usah buat. Kalau sekiranya anggota kita, ahli kumpulan kita tidak ada perasaan takut kepada Allah, tak usah buat. Kita buat satu koperasi. Contoh, kita buat satu koperasi. Ahli koperasi dalam hati tak ada rasa takut kepada Allah. Ranak koperasi. Ada 10 orang menipu. Ada 100 orang ahli koperasi, 100 orang menipu. Ada 1000 orang ahli, 1000 orang menipu. Nabi bagi petua dah. Nak buat apa pun, nombor 1, ahli dalam hati mesti ada takut kepada Allah. Kalau dalam hati dia ada rasa takut kepada Allah, buat apa pun jadi. Buat koperasi pun koperasi maju, buat menyaga pun menyaga berjaya, buat apa pun jadi. Kalau sekiranya anggota yang ada dalam tu ada takut kepada Allah. Kalau tak ada ni, perasaan takut kepada Allah ni tak ada, apa pun kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila tidak kamu kerjakan segala yang diharamkan oleh syarak itu, nescaya jadilah kamu dan bernamalah kamu orang yang kuat-kuat ibadah. Kalau ada perasaan tu takut kepada Allah tu nombor 1 dalam diri, kamu orang yang paling kuat beribadah kepada Allah, Nabi kata. Dan sentiasalah kamu itu mencapai pahala selama-lama kamu tidak mengerjakan. Selama tu kamu dapat pahala. Selagi mana kamu duk jaga diri, tak buat benda haram, selama tu kamu dapat pahala. Duk jaga tu dapat pahala juga. Kita duduklah satu rumah tangga, kita duk jaga diri kita ni, jangan duduk buat benda haram. Dah ada isteri di rumah, buat apa pergi cari perempuan jalan lain lagi? Kita duk jaga diri kita, tak mau pergi terlibat dengan perbuatan yang maksiat dan salah ni. Kita duk jaga tu dapat pahala. Jaga tu dapat pahala. Pasal apa? Pasal kita jaga diri daripada buat benda haram. Jaga tu dapat pahala. Begitu Nabi kata. Kemudian sabda Nabi SAW lagi. Yang kedua, Nabi kata, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Dan hendaklah kamu suka, yakni sudi dengan apa-apa yang dibahagikan Allah kepada kamu, wahai Abu Hurairah. Nescaya jadilah kamu sekaya-kaya manusia. Warda maksudnya redha. Hak Tuhan bagi kat kita lah redha. Kita usaha dah. Kita dah usaha belajar dah, kita dah usahakan dapatkan kerja, dan kita dah dapat kerja, dah dapat gaji dah. Dekat mana dapat, alhamdulillah redha. Ada peluang boleh usaha, tak dapat redha.
Tak payah, tak dapat nak khianat orang tu, nak penjatuh orang ni, nak tak payah. Takat mana kita usaha, takat tu Tuhan bagi. Redha dengan apa yang Tuhan bagi. Dia kata warda bima qasama Allah. Redha dengan apa yang dibahagikan oleh Allah pada kita. Tuhan bagi. Kita buka satu kedai barang. Sebelah kita mai kawan kita buka kedai barang sama macam kedai kita. Kita jual penyapu, dia jual penyapu. Kita jual gula, dia jual gula. Kita jual beras, dia jual beras. Tak ada apa-apa. Bima qasama Allah. Allah bahagikan. Rezeki kita, rezeki dia Tuhan bahagilah. Tidak bermakna bila dia main buka sebelah kita, dia ambil rezeki kita. Ada. Rezeki kita lah. Tuhan dah tentu dah. Rezeki dia. Kita tak lebat macam tu. Tengok. Cina buka kedai sederet kedai barang. Sama aja. Kedai apa ada, barang apa ada kedai ni? Kedai empat lagi barang sama juga ada. Dia boleh bila orang main nak beli barang kedai dia tak ada, dia ambil kedai sebelah meja kat dia. Cina hak tidak Islam ni boleh buat macam tu. Islam ni dia dah buka kedai ni, kawan ni main buka sebelah, dia kata kawan ni nak main balan ruti dia. Dia kata kawan ni nak main balan ruti dah. Tengah-tengah malam duduk korek depan kedai kawan tu, duduk kambuh kain kuning lah, apalah semua macam-macam. Ini kerja orang kita ni, hadus semayang. Kerja orang kita. Hadus semayang. Bukan kata tak semayang. Duduk semayang pun buat kerja macam tu. Tak kira lah semayang 5 waktu, kan semayang jemaah 1 waktu saja, kan semayang raya setahun 2 kali saja kan. Tapi semayang lah. Semayang tu boleh buat kerja macam tu. Duduk korek cepu. Pukul 2 pagi, duduk kambuh kain kuning depan kedai kawan tu. Apa nak kata benda ni jadi dalam masyarakat, jadi benda ni. Cerita nak pergi lingkup menjaga pun tu amalan hari-hari. Hak korek tu amalan sekali sekala. Hak korek tanam kain kuning tu amalan sekali sekala. Cerita nak pergi jahanam kawan ni amalan hari-hari. Hari-hari cerita nak pergi lingkup kawan tu. Utang dengan alung banyak ni dia ni. Susahlah menjaga pun tak apa hari duduk lingkup kedai, duduk lingkup kedai kawan tu. Awak dia pelingkup kedai kawan tu, kedai dia maju kan? Tak maju juga. Habis yang pergi pelingkup orang pasal apa? Saja dia ada sakit dalam hati dia. Dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak redha kepada apa yang Tuhan bahagikan. Dia tak redha. Ini ceritanya. Baik, masalah dia kata. Memadakan dengan barang yang ada di tangan. Sesungguhnya syarak sangat memecut seseorang Muslim yang fakir miskin, agar jangan keluh kesah di atas fakirnya. Agama duk bagi ingat, kalau Tuhan uji kita dengan kemiskinan, redha. Redha bukan makna tak berusaha, usaha. Tapi kalau usaha tak membuahkan hasil, redha. Usaha pun tak mau nak jadi, redha. Dan kita tak galak dah, macam kita dah try buat dah, saja tak mau nak sampai time kita lagi. Tak ramai tuan-tuan, kawan hak menyaga ni, menyaga 20 tahun dah tak maju. Selepas 20 tahun baru Tuhan bagi maju. Redha 20 tahun redha. Selepas dia redha 20 tahun baru dia dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak redha, kalau berbayar dia bakar dah kedai dah. Redha apa yang Tuhan bagi, takatlah banyak ni, alhamdulillah. Usaha juga. Selepas 20 tahun Tuhan bagi dekat dia kemudahan, kesenangan dan kemewahan. Begitu. Dan disuruhnya sediakan apa yang dibahagikan Allah Ta'ala bagimu. Disuruhnya sudikan apa yang dibahagikan Allah Ta'ala bagimu. Apa Tuhan bagi, redha. Alhamdulillah. Hari ini menjaga, buat turun modal RM80, dapat balik 50. Alhamdulillah. 30 ringgit penuh. Sahabat saya mampir je jual air kacang. Telefon dia kata, ustaz, dia kata letih lah dia. Buat turun modal RM80. Mana dengan jagung, dengan lengkong, dengan kacang goreng, dengan kacang macam-macam, dengan buah pala, dengan susu, tak teko, dengan apa semua. RM80 dia tahu turun modal sehari. RM80. Start menjaga daripada pukul 4 petang. Pergi sampai pukul 1 pagi. Dia jual kacang ni. Allah, saya kata buat turun 80 masuk 50 ribu.
Makan modal 80, dapat balik 50. Kita kata dia 30 niat kenuri. Rugi dah. Niat kenuri boleh salah. Dia kata kalau cakap 2-3 kali boleh niat kenuri kan. Kan? Dia kata dia. 2-3 kali boleh dia kata niat kenuri ni dah. Nak masuk 2 bulan usah dia kata betul. Balik rumah dia orang buat tanya macam mana ni. Kadang-kadang dengar dia tanya tu berasa macam nak sepak bangku dalam rumah kita dah tu. Nampak? Tak boleh tahan. Saya 2 hari boleh tahan. Kan? Mau pergi kerja dapatlah duit yang mana. Duit tu dengan tak ada kerja, dengan tak ada duit masuk pula. Duit yang mana pun duduk cangkuih lagi. Bonti kelang apa ni. VSS apa semua ni kan. Orang bagi 50,000 misalnya. 50,000 tu berapa hari nak tahan. Installment kereta apa dengan rumah duk bayang tak habis lagi. Hak tu hak ni anak pergi sekolah ni buka sekolah dengan beg sekolah, baju sekolah, tukin baru, kasut baru, yuran pula duk main. Tak lagi duit kelas tambahan lah apalah semua. Duit 50,000 tu aja masuk tak ada dah. Duk korban sikit bulan ni korban tengah 2,000, bulan depan nampak tak tahan pergi 2,000. Hak 50 tolak 1,5 tinggal apa? Tolak lagi 2,000 tinggal berapa? Duit ke duk sejak. Kau turun modal jual air kacang RM80 masuk 50, 30 sedekah. Kan? Dia kata tak sebulan lebih ni tak ditahan lagi. Tuan-tuan, kita cakap tuan-tuan, orang susah berapa banyak dalam masyarakat kita lah. Berapa banyak orang susah dalam masyarakat lah. Ini satu sahabat income tax abang dia kata, ni dalam sebulan 2 bulan akhir ni trend tak mau bayar income tax. Ni toki-toki besar-besar tak mau bayar income tax. Lepas sanggup, lepas kena saman, bawa pergi mahkamah ijtihad benderah pun tak apa. Dia tak mau bayar. Duit dia pindah pergi buah akaun bini, akaun anak apa semua. Orang tak boleh ambil. Tak adalah akaun dia, aja orang boleh gagal. Dia pindah pergi kat bini, pindah pergi kat anak, dia pindah bila kat siapa pun, jangan bagi ada kat dia. Masuk mahkamah mengaku tak boleh bayar. Orang ijtihad benderah pergi, keluar dalam soal bangsa. Dia pergi, benggerak kata pergi, benggerak duit ada. Duit kat bini, kat anak dah. Dia tak mau bayar. Pasal apa? Pasal dia dulu nampak ayam nak masuk hidup. Ekonomi bukan cantik sangat lagi. Bukan cantik sangat lagi. Nampak? Selalu orang besar-besar menjaga dia rasa. Tuan-tuan ni, kelang Intel Kulim kata nak katuk kan? Sikit katuk ceramuk beda. EMD daripada buang 1/3, buang 2/3, tinggal 1/3 tu pun lagu minyak gas nak habis larutnya lah. Tuan-tuan, kawan-kawan kita duk ada ramai ni duk ikut kuliah ni, duk kerja ni, semua ni cerita duk main habang kat kita rasa macam mana. Itu keadaan, itu hakikat yang duk ada. Duk rasa nasib baiklah aku tak pergi kerja kelang tu, aku duk kerja kelang ni. Baru duk kata kerja kelang ni, pihak pengurusan abang dah. Kita ni duk kira nak bungkui lah. Pasal apa? Nak pindah pergi buka kilang di China pula. Nak pergi buka di Laos. Nak pergi buka di Vietnam pula. Pasal apa? Pasal di sana labor cost rendah. Sini labor cost tinggi sangat dah. Kos nak bayar bagi pekerja tinggi sangat. Mereka tak boleh tahan lah. Mereka nak kena pergi tempat yang senior engineer gaji RM500 sebulan. Senior engineer gagal sampai RM45,000 sebulan. Mereka pindah negeri lain, senior engineer mereka baru bayar duit Malaysia RM500 sebulan. Dia nak tunggu di sini. Dia agak, dia baca-baca, dia balik modal ya. Dia buat kelang dulu, dia bungkus, dia belah di sini. Dia bungkus, dia belah tu dia punya pasal. Ni hak hilang kerja ni, masalah ni. Hak hilang kerja ni bukan seorang. Seorang pekerja dia. Hak duk nganga di rumah nak makan duk ada 5 orang. Seorang ketua keluarga kena buang kerja. Di rumah isteri ada seorang, anak ada 4 orang. 5 orang duk nganga macam anak boh. Makanan tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita tak nampak benda ni tapi tak kena ke kita. Kawan hak kena ni dia panas ni kata nak. Dengan duk bawa sijil, duk bawa macam-macam pergi minta kerja, tak dapat kerja ni, Allah SWT tak tahu nak abang macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini yang berada. Kadang-kadang orang buka kedai makan boleh jadi masalah. Mai satu orang minta kuah saja. Dia buka kedai makan, mai satu orang minta kuah saja.
Kawan duk kerja cedok duk bukuh apa semua, dia kata kuah saja tak jual dah. Dengan nak beli dengan lok dengan abang, tak, dia ni minta kuah saja. Kuah saja tak mau jual. Dia ni bila orang tak mau jual, dia pun naik angin marah. Dia maki-maki. Apa ni, dia kata menyaga apa macam ni. Kalau menyaga orang minta apa pun kena bagilah. Dia bersyarah perempuan-perempuan. Bila syarah betul-betulan kedai tak syok lah. Orang dia pakat tu tengok apa ni nak jadi gaduh ke apa tak. Kita yang menyaga ni kena ambil syarah ni. Pasal apa yang dia minta kuah saja. Pasal kuah kita sedap dengan kan. Dia minta kuah saja. Tak, bukan masalah kuah kita sedap. Masalah kuah tu lah nak jadi makan anak pinak dia rumah tak lagi. Dia suntuk semua. Kona kot mana pun tak lepas dah. Ni anak 5 orang di rumah nak makan ni. Dia suntuk sangat dah nak buat macam mana. Duk fikir dalam kepala ni nak pergi beli telur aja tak lagi. Nak beli telur, nak rebus telur 3 biji. Kuah ni balik, telur rebus nanti belah-belah lepas dalam kuah tu. Itulah makanan yang sangat menyelerakan bagi anak dia di rumah. Kita tak mahu. Macam mana dia tu. Kita tak terfikir orang yang susah sampai macam tu. Kerana kita tak sangka ada orang susah macam tu. Maka dengan kerana tu kadang-kadang menyaga pun kalau dia faham benda ni, boleh pahala dia. Boleh kebajikan dekat dia. Kalau main hak jenis macam ni minta kuah saja, bungkus-bungkus bagi saja. Dia kata orang badai tak apalah ambil. Tengok kita kata. Berapa kembang hati dia ni. Dia tengok orang badai kuah ni, ambillah kata penuhi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oh, benda-benda macam ni kadang-kadang kita terlepas anda. Benda-benda macam ni. Kerana kita menilai manusia macam kita. Kita tak ingat ramai manusia yang sangat teruk dalam hidup ni. Sangat teruk. Sampai kita tak ingat dalam fikiran kita. Ini yang dia nak beritahu dekat kita. Dan disuruhnya sudikan apa yang dibahagikan Allah bagimu. Yakni apa yang diberikan Allah padamu daripada harta itu jangan mengeluh. Dan susahkan kerana sedikit. Dan rasa tidak cukup. Jangan sampai keluh kesah, sampai jadi, jangan. Sabarlah. Cubalah sabar. Siapa pun dalam hidup dia ada pusingan. Ada hari dia susah, ada hari Tuhan bagi kelapangan pada dia. Ada pusingan dalam hidup manusia. Bahkan syukur kepada Allah. Sama ada diberinya banyak ataupun sikit daripada dunia kamu itu. Tuhan bagi banyak mana pun, Alhamdulillah. Banyak ni Tuhan bagi hari ni, Alhamdulillah. Esok Tuhan bagi lebih, Alhamdulillah. Yang mana Tuhan bagi pun Alhamdulillah. Maka apabila engkau turut nafsu kepada memenuhkan kehendakmu pada dunia, nescaya menjadikan kamu kepada susah fikir dan susah badan. Bila kita terlampau turut nafsu, susah. Badan kita pun susah, fikir pun susah. Kalau kita turut nafsu. Nafsu ni apa pun tak akan cukup. Ingat balik. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang main tanya dia, wahai Ali, berapa dalam neraka Allah ni, berapa dalam? Dia kata neraka Allah ni dalam seperti mana dalamnya nafsu manusia. Nafsu manusia dia tak ada ujung. Nafsu manusia dia tak ada ujung. Macam itulah neraka Tuhan, dia boleh masuknya mana pun boleh masuk. Boleh masuk. Berapa banyak pun penghuni yang nak masuk ke dalam dia. Manakala tidak penuh kehendaknya dan membawa kepada tidak redha apa yang diberikan Tuhan. Bahkan tiap-tiap diberinya pada dunianya, rasa-rasa sedikit jua dan tidak memadakan. Hanya setiap-tiap waktu terasakan itu tidak ada dan terasa ini tidak ada. Ni. Kalau turut nafsu, dia rasa tak cukup sedikit. Banyak mana pun dia berasa tak cukup. Tetapi jikalau engkau padakan dirimu dan engkau katakan apa yang tidak ada itu tidak daruri, nescaya senanglah fikiranmu dan senanglah badan. Kalau kita anggap benda ni taklah penting sangat. Tidak daruri, maksudnya tak penting sangat. Perlukah? Kita kata benda ni taklah perlu sangat. Bila kita ada perasaan macam tu, kita anggap benda-benda dunia ni tidak daruri, tidak menjadi satu necessity, tidak menjadi satu keperluan yang tak dapat tidak dekat kita. Kita kata benda ni kalau ada bagus, kalau tak ada pun tak apa. Kalau kita boleh ada sikap macam tu, badan tak cukup. Tapi kalau tak ada sikap tu, kita kira nak yang cukup, mana apa pun nak pergi dapat, badan tak cukup.
Pasal kita 1000 daya kita akan capai benda kita nak. Badan tentu sakit, fikiran tentu sakit. Dia kata. Dia kata, dan maulah kamu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan maulah kamu sabar dengan ikhlasnya apabila kena kepayahan. Sabar dengan apa yang kena. Dan jadi berasa kaya adalah hatimu jikalau paket miskin dirimu sekali. Kalau miskin sekalipun, tapi kita reda dengan apa yang Tuhan bagi, kita jadi orang kaya. Dia kata. Orang miskin ni apa? Orang miskin ni ialah orang yang sentiasa berhajat kepada satu benda lain. Miskin. Orang kaya ni apa? Orang kaya ni dia tak berhajat kepada apa-apa. Dia kira ada alhamdulillah. Dia kaya. Dia tak perlu kepada apa-apa, kaya. Sentiasa ada berhajat, miskin. Walaupun mata orang nampak dia miskin, tetapi dia alhamdulillah, apa yang ada dia dah cukup dah. Dia kaya sebenarnya. Di sisi Allah dia kaya, dan dia sendiri rasa dia okey. Dia tak berhajat sangat dalam hidup. Maka itulah yang disedarkan oleh Nabi SAW di dalam pengajarannya kepada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah itu. Maka hendaklah engkau redha dengan apa yang dibahagikan Allah pada dirimu. Nescaya jadilah kamu rasa kaya sekaya-kaya manusia. Sabda Nabi SAW lagi, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Dan buat baiklah engkau kepada jiran, nescaya jadi engkau mukmin yang kamil. Berbuat baik pada jiran. Sesungguhnya berbuat baik kepada jiran itu banyak macam. Nak buat baik kat jiran ni macam-macam. Dan itulah yang disuruh oleh syarak kita dengan dalil sepotong hadis dalam masalah itu. Maka setengah daripada baik yang diperbuat bagi jiran itu ialah tolong dia apabila dia susah. Jiran susah, kita tahu dia susah, cakap boleh tolong-tolong. Itu makna buat baik kat dia. Dia susah. Malu tuan-tuan, orang main nak minta tolong orang ni malu. Tapi kalau dia betul-betul desperate, dia betul-betul terdesak, susah sungguh, dia tak tepi saat malu dia main habang kat kita. Anak saya ni dapat tawaran masuk universiti, depa nak suruh bayar 2,500, saya pun suntuk sungguh dari bulan ni. Duk try nak minta tolong adik-adik pun tak mau tolong, dia main abang begitu. Dan kita kenal dia, bukan kita itu pertama kali jumpa dia, kita kenal dia, dia duduk dekat rumah kita tahu hati budi dia. Bagilah tak kat mana boleh tolong, saya tolong banyak ni. Serai kita tengok kat orang lain pula kok siapa-siapa boleh tolong. Tuan-tuan, pertolongan hak kita bagi tu, dia ingat sampai mati. Dia ingat sampai mati. Anak dia masuk universiti, masuk fakulti perubatan apa, pergi jadi doktor ke apakah satu masa esok lepas anak dia dah buka klinik jadi doktor, pak dia sebut lagi depan anak dia. Dia kata, nak masuk universiti mula-mula dulu ayah tak ada duit, dia ni lah tolong ayah. Dia sebut sebentar. Pasal dia betul-betul suntuk masa tu, kita pergi bagi kelapangan, pergi bantu, dengan bantuan itu menjadi sebab kelapangan dia. Dia sebutkan anak dia pun tengah-tengah macam tu, kita main klinik tak kena duit, dia balik. Dan kita main klinik, dia tak ambil duit. Kita nak bayar, budak ada kerja bagi ubat tu kata tak bayar. Tak bayar apa? Tak bayar, doktor kata tak bayar ambil duit. Tuhan dia balik. Baik, dia kata sesungguhnya berbuat baik kepada jiran ni ada banyak macam. Di antaranya kita tolong waktu susah dan beri apa yang ada daripada makanan. Macam amalan bulan puasa. Buat apa kalau lebih lagi, suap pinggan dia. Bagi piring kat dia. Itu amalan yang baik. Maka pergi lihat apa sakitnya, dengar kata dia sakit, pergi tengok. Dan sukakan pada waktu yang mendapat kesukaan, anak dia dapat keputusan baik, dapat masuk sekolah apakah, dapat pergi universiti manakah, kita pergi shake hand bagi kepada tahniah anak berjaya. Walaupun kita ada anak seorang sama umur dengan anak dia, anak kita tak dapat, tak apa, kita pergi suar tangan tahniah anak berjaya. Harmoni kan? Rumah tangga dia, keadaan hidup berjiran di antara jiran tetangga ni dia jadi harmoni macam tu. Dia kata dan hiburkan dia pada waktu dapat kedukacitaan. Kita dengar musibah menimpa dia, kita pergi abang dia. Dia abang kat kita, dia kata ni apa nama orang tua saya meninggal. Dia kata kita pun inna lillahi. Sampai masa macam tu lah kata. Tak apalah, kata ni nak balik macam mana, nak balik tak apa, jom saya nak turut kita sama. Bagi dia rasa seronok kita bersama dengan dia waktu dia dukacita. Benda macam tu. Dan ambil peduli kepada anaknya dan orang yang serumah dengan dia. Kita ambil tahu
Anak dia dapat keputusan periksa macam mana, telefon tanya macam mana anak dapat berapa, kita ambil berat, tunjuk kita ambil berat. Dan tidak mendatangkan apa yang memberi mudarat kepada mereka itu. Kita tak buat satu benda yang menyebabkan dia jadi susah dengan kita duduk sebelah rumah dia. Kita pergi cerita buruk dia. Kita pergi cerita ke orang pula, Allah aku duduk sebelah rumah dia, aku tahu sangat dia ni. Yang ni duduk bagi duri dekat dia. Kan, tak bagus dia kata. Dan sabarkan apa kesakitan mereka itu. Kalaulah satu hari dia tersasul cakap, dia pergi kata apa kat kita dan sebagainya, akhirnya sampai kat telinga kita, kita dapat tahu kata dia yang cerita sabarlah, mungkin dia terlepas cakap pun, dia terlepas cakap begitu, dan lain-lain lagi banyak. Yang ni tak ada masalah. Yang jadi masalah lah ni, orang duk timbul masalah berjiran dengan Cina Induk. Bila mai hari raya dia kan, baru ni ada Dewan Ulama buat perbincangan tentang masalah sambut hari raya orang bukan Islam. Sambut tahun baru Cina, sambut Deepavali, sambut Christmas ke apa-apa semua. Boleh tak boleh kita pergi ziarah. Satu masa dulu heboh orang duk cakap kata haram langsung. Alasan orang yang kata haram langsung dulu ni, alasan mereka bagi dua lah. Satu, dia kata pasal hadis Nabi kata ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran jadi kafir. Maknanya bila hari raya dia kita pergi, seolah-olah kita redha kepada agama dia, kita jadi kafir. Itu tafsiran dulu. Dia umai pula satu lagi alasan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agama aku. Ni kalau sekiranya sambut apa Christmas ni berkaitan dengan agama, kalau kita pergi, seolah-olah kita ni pergi campur dengan agama dia. Itu tafsiran dulu. Yang tafsiran itu tidak jelas sebenarnya. Tidak ada nas yang konflik. Akhir-akhirnya orang bincang balik benda ni. Sampai ke peringkat ulama-ulama besar bincang balik benda ni. Pasal apa? Pasal masyarakat dah ni betul-betul majmuk. Duk satu taman perumahan, sebelah rumah kita rumah Cina. Sebelah balik sini rumah Hindu. Sebelah balik depan rumah orang Kristian. Bila mai raya kita, dia mai rumah kita. Dia mai rumah kita ucap apa selamat hari raya, apa dia makan semua. Bila mai hari raya dia panggil kita pergi, kita tak pergi. Apa pula gambaran dia kepada orang Islam? Ui, dia kata puak ni teruk dia. Raya dia kita boleh pergi, tunjuk kita okey dengan dia. Mai raya kita dia tak mai, tutup pintu rapat, panggil pun tak bunyi, duduk dalam rumah duduk syuk-syuk kat anak-anak dia. Gambaran macam mana? Jadi bincang macam-macam perbincangan sampai ke peringkat tertinggi. Akhirnya mereka rumuskan, ulama-ulama rumuskan. Dia kata boleh, dia kata dengan syarat. Dia bagi syarat. Dengan syarat dia kata kita pi bukan dengan niat hati nak memusnahkan agama dia, tetapi pi dengan niat nak menghormati dia sebagai jiran kita, nak menghormati dia sebagai kawan baik kita. Bahkan dia menjadi satu peluang untuk berdakwah kepada dia, tunjuk kita ni okey. Dan yang kedua, jangan pi time yang melibatkan dia ada sembah apa-apa agama dia. Katalah dia ada pukul 8, pukul 9 time dia semayang, elakkan daripada pi masa tu. Ada perbincangan di kolom Purbah, dia panggil orang-orang yang dah masuk Islam, saudara Anwan Singh. Anda pernah dengar nama dia? Anwan Singh. Dia tu ni dah masuk Islam, dah lah ni dia orang Islam. Dia juga dijemput sebagai ahli panel dan sebagainya, bincang tentang benda-benda ni. Kan dia pernah ambil satu rumusan. Pasal benda ni menjadi masalah dalam masyarakat sebenarnya. Masalah. Jiran kita lagu tu, dia mai rumah kita, dia tunjuk dia okey dengan kita pergi buat. Macam mana masalah? Orang nanti timbul macam-macam tanggapan buruk dekat orang Islam ni, tak boleh lugu ni dan sebagainya. Maka dirumuskan macam tu pula. Dan lebih-lebih lagi tidak ada nas yang jelas yang melarang kita pergi dan sebagainya, tidak ada. Cuma hak nas tadi ni nas yang dikias saja. Ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran jadi kafir. Macam mana yang kata redha dengan kekufuran tu? Adakah pi hari raya dia tu dianggap kita redha dengan agama kafir dia, kita redha sembah sokong dia? Adakah sampai ke tahap itu? Kalau ada tidak termasuk dalam hadis. Nampak tuan-tuan? Inilah yang dikatakan perbahasan ulama tentang soal hukum yang kadang-kadang benda-benda ni dibincang balik daripada masa ke semasa.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila seseorang itu bersifat yang demikian, maka ialah berbuat baik kepada jiran. Dan siapa yang berbuat baik kepada jiran, mesti jadi dia mukmin yang kamil. Yang kamil maksud yang sempurna iman. Sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Dan sukakan olehmu bagi orang yang Islam itu apa yang engkau suka bagi diri. Nescaya jadi engkau orang Islam. Ini Nabi pesan lagi kepada sahabat yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Nabi kata kat dia, di antaranya juga kamu mestilah suka nak buat satu benda dekat kawan kamu apa yang kamu suka orang buat dekat kamu. Kalau kamu suka orang hormat kamu kena hormat orang. Itu maksud dia. Kita suka orang buat apa kat kita. Hak kita suka orang buat kat kita, hak tu kita buat orang. Apa yang kita tak suka orang buat kat kita, apa yang kita tak suka orang buat kat kita, kita jangan buat kat orang. Kita tak suka orang maki kita, kita jangan maki orang. Kita tak suka orang fitnah kita, kita jangan fitnah orang. Kita tak suka orang curi harta benda kita, kita jangan curi harta benda orang. Kita suka orang hormat kita, kita kena belajar macam mana nak hormat orang. Itu maksud pesan Nabi. Kata dia, sukakan Muslim apa yang suka bagi diri sendiri. Sesungguhnya tidak syak bagi seseorang itu sukakan dirinya berkebaikan dan berkebajikan. Maka sukakan berkebaikan, yakni sukakan dirinya itu sihat afiat. Dan sukakan senang sentosa. Sukakan dia berilmu dan cukup taat kepada Allah. Dan lain daripada bermacam-macam kebaikan dan kebajikan yang kamu suka bagi dirimu. Maka demikianlah hendaknya suka sekalian kamu kepada saudara kamu yang muslimin. Apabila ada engkau bersifat yang demikian itu, nescaya jadilah kamu seorang muslim yang sempurna Islam. Kawan kita berjaya, kita tumpang seronok. Pasal kalau kita berjaya, kita mau dia tumpang seronok. Itu sebab dalam hadis lain Nabi kata, "Bah yadaka 'ala sadrik." Letak tangan kamu atas dada kamu. Fama ahbabtahu li nafsik fa ahibbahu li ghairik. Nabi kata, kamu suka apa orang buat kat kamu, maka kamu buat yang suka orang. Tanya diri kita sendiri, kita suka orang buat apa kat kita? Kita suka orang jumpa kita, orang senyum, kita jumpa orang, kita kena senyum. Kita tak suka orang bila jumpa kita buat muka macam tak suka, buat muka perak masam, kita tak suka. Kita jangan buat macam tu bila jumpa orang. Dia mudah aja, mudah. Tapi manusia, yang kata manusia, dia tak boleh macam tu. Dia mahu orang hormat dia, tapi dia tak hormat orang. Dia tak suka orang fitnah dia, tapi dia hari-hari fitnah orang. Ini manusia. Maka dia tak ikut apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Begitu. Sabda Nabi SAW lagi, wala tuksiril dhahik fa inna kasratal dhahik tumitul qalb. Dan jangan kau banyakkan dirimu tertawa-tawa, kerana bahawasanya banyak tertawa itu mematikan hati. Dhahik ni maksudnya gelak kok ni. Dhahik. Senyum, gelak tak bunyi suara ni Nabi pun buat. Tapi dhahik, gelak kah gelak ni, yang tu tak bagus. Gelak yang macam tu gelak yang boleh mematikan hati. Dia kata, tumitul qalb, hati boleh mati. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Banyak tertawa itu mematikan hati, yakni mempesakai keras hati dan kelam dan benak. Dia kata tu dia dengan benak sekali. Dia kata orang jenis gelak keras ni, tiada mau terima apa pengajaran dan nasihat yang baik, dan tiada takut pula akan akhirat, maka tiadalah beramal ia dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Dan jadilah ia karam dalam gelap jahilnya ataupun di dalam gelap pasiknya, sama semacam orang yang mati yang tiada ada guna apa pada dirinya. Dia kata, orang yang jenis macam ni hati jadi keras. Pengajaran tak masuk dalam hati dia. Tak masuk. Keras hati. Dia kira nak gelak. Kakak gelak. Nasihat kamu dengar, semayang tak mau apa tak mau. Kita naik kereta sama dengan dia, masuk itu semayang. Dia boleh berhenti kereta tepi jalan. Dia kata, tak faham pergi semayang dulu. Dia kata kat kita, tak faham pergi semayang dulu untuk ombang. Kita kata dia, jom, tak faham pergi dulu. Dia tak pergi.
Tuan-tuan, kita jumpa orang macam ni, jumpa. Muka kan jahat sangat, bukan jenis muka jahat ni, tapi tak semayang. Tak mau semayang. Tapi suruh kita semayang. Suruh kita semayang, tapi dia tak mau semayang. Rupanya betul ya, dalam Quran kata wasta'inu bisabri wassalah, tu ayat suruh kita minta tolong dengan banyak sabar, dengan banyak semayang. Tuhan kata wa innaha lakabiratun illa 'alal mu'minin. Sesungguhnya semayang ni kabirah, dia besar, dia berat ke atas orang-orang, melainkan ke atas orang-orang yang mukmin. Kalau dia tidak mukmin, semayang ni kabirah. Semayang ni Allahu Akbar, dia tak boleh buat. Bukan dia tak tahu semayang, dia tahu semayang, tapi dia tak mau semayang. Kita duk tengok dia tak semayang, kita suruh semayang, tak mau semayang. Bila hari raya dia mau semayang. Oh, yang ni yang tak faham. Hari raya dia awal sikit-sikit. Dah dalam masjid lah. Dengan samping buat bunga pula main ikut tepi sikit. Allahu Akbar kan. Yang hak semayang fardu ni dia tak buat. Semayang raya hak sunat tu dia tiba. Dia tak mau semayang. Kabirah illa 'alal mu'minin. Memang berat betul melainkan kepada orang yang begini. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fil mubadarati bil amal. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan segera buat baik. Kita kalau nak buat baik, buat cepat-cepat. Jangan tangguh, jangan tunggu. Kerana dengan duk tangguh, dengan duk tunggu, belum tentu kita dapat buat pada hari yang kita duk cadang. Tuan-tuan, kita baca di mana baru ni hadis yang kata Nabi kata satu orang yang diberi kesempatan hidup waktu malam, jangan terlalu yakin yang dia boleh hidup sampai pagi. Bagi orang yang Allah bagi peluang untuk dia hidup pada waktu pagi, jangan terlalu yakin bahawa dia boleh hidup sampai malam. Hadis tu pendek aja, tapi sangat menyentuh kita, sangat menyentuh. Pasal apa? Pasal depan mata kita benda ni duk jadi cukup banyak. Depan mata kita benda ni duk jadi cukup banyak. Duk elok-elok, tak ada sakit, tak ada apa, orang telefon kata meninggal. Depan mata duk jadi banyak dah. Kalau benda tu boleh kena kawan kita, mustahilkah kena kat kita? Mustahilkah satu hari kita kena macam tu? Ni bulan depan, hadis yang kita nak baca bulan depan, dia akan sebut tentang benda ni. Dia kata, hadis Nabi kata badiru bil a'mali sab'an. Hendaklah kamu cepat-cepat buat amal kerana takut 7 benda yang boleh mai kat kamu secara tiba-tiba. Di antaranya dia kata mautan mujhizah, iaitu mati yang mai secara tiba-tiba. Takut, cukup takut. Mati yang dia mai secara tiba-tiba. Nombor 1, accident. Nombor 1, accident. Mati tiba-tiba. Dan yang kedua, banyak juga dia jadi muda, tak tahu kata ada sakit, atau mati. Lepas mati disahkan ada sakit jantung. Benda ni boleh kena dekat orang, tidak mustahil kena dekat kita. Apapun mati ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma hak kita nak jaga ni biar mati dalam keadaan kita settle. Urusan agama dengan Tuhan settle. Selesai urusan agama kita dengan Tuhan. Kalau ditakdirkan Allah mati pukul 5 pun kita dah sembahyang asar. Alhamdulillah. Tak ada hutang. Menghadap Allah tidak ada hutang. Kalau ditakdirkan mati pukul berapa pun selesai dah. Kecuali bagi kes macam-macam ni, sebab sabit daripada hadis. Nabi kata orang yang selepas selesai sembahyang fardu dan menunggu sembahyang fardu yang satu lagi, dia umpama orang yang duduk dalam sembahyang. Nabi kata. Bagi kes kita sembahyang maghrib, sembahyang fardu, kita duduk mengaji kitab ni nak tunggu sembahyang fardu Isyak. Duduk tunggu ni Nabi kata sama macam duduk dalam sembahyang. Ditakdirkan mati sedangkan dah pukul 9 suku, 9.20 dah masuk dah Isyak, tak sembahyang lagi, ditakdirkan mati.
Banyak tuan-tuan. Itu imam masjid Sungai Arah. Ustaz apa nama? Itu imam masjid Sungai Arah Tanjung. Bulan lepas. 2 minggu lepas begitu. Lebih kurang. Itu imam. Lepas selesai sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib. Orang baik. Orang cukup bagus. Orang baik. Selepas selesai sembahyang maghrib, sembahyang sunat. Mati dalam keadaan lepas maghrib nak tunggu sembahyang isyak. Dia seolah-olah mati dalam sembahyang. Seolah-olah. Alhamdulillah. Tapi nak mengajar di Brown Garden, di Masjid Taman Brown. Di Imam Masjid Taman Brown. Bagi tahu dia Ustaz kita, Imam Masjid Sungai Arah meninggal. Lepas sembahyang maghrib, sembahyang sunat. Sudah. Siapa pun kalau dia beriman dengan Allah, dia mengidamkan kematian yang macam tu. Mengidamkan kematian yang macam tu. Kalau tidak dapat kematian dalam bentuk syahid di medan perang, dia mengidamkan mati macam tu. Kan kita tengok cerita rumah Jeneral Bersara apa hak anak turun nampak bumbung aja rapat bumi tu. Jumpa mayat isteri dalam keadaan duduk dalam kain telefon. Suami nak selamat pula cerita apa? Dia kata mereka baru sudah sembahyang jemaah, sembahyang sunat. Suami naik tangga nak digerak anak dia atas, masa tu berlaku kejadian. Isteri dia masa tu duduk sembahyang sunat lain lagi. Masa suami naik nak dipanggil anak-anak menantu turun makan syok, isteri masa tu bakit sembahyang sunat lain lagi. Masa tu kata duduk dalam kain telefon. Terus kata apa lah? Kita nak pergi kata hak tak baik kat dia buat apa? Kita pergi nak kata hak tak baik kat dia pasal apa? Kita pergi sebut kata apa ni duk jumpa dalam beg duit sampai ratus-ratus ribu. Awak kalau duit ratus ribu dia haram. Jangan. Lah ni berapa banyak orang meniaga yang melibatkan duit ratus-ratus ribu. Kita pergi tuduh kata duit tak elok. Mana kita tahu apa satu bukti ada kat kita. Setidak-tidaknya isteri dia dah mati dalam kain telefon waktu tengah sembahyang sunat. Itu dah satu husnul khatimah, satu kematian yang cantik dah bagi dia. Apa kena dengan kita hidup kata macam-macam dia? Apa kena dengan kita? Apa yang kita tahu? Apa yang lebih kita ni sampai kita boleh tahu benda-benda yang kita sepatutnya tak tahu? Nampak tuan-tuan? Islam ajar kita macam tu. Sepatutnya kita bila tengok benda macam tu, alhamdulillah lah Tuhan ambil dia dalam keadaan macam tu. Mau minta pula dekat Tuhan, kita ni mau habis macam ni. Tentu kita tak boleh pukul dada kita, dabik dada kata kita duk mengaji, duk main masjid, duk apa pakai. Kita duk ingat kita ni tentu dah dapat husnul khatimah. Jangan cakap, belum tentu. Kita dah baca dah dalam tafsir cerita tentang Bal'am bin Ba'urah, macam mana daripada orang kanan Nabi Musa, sekian lama jadi orang kanan Nabi Musa, tiba-tiba lah sekali mati dalam keadaan cukup hina. Kita kena ambil akibat benda-benda macam ni. Sampai kematian Bal'am ni Allah sebut dalam Quran. Hinanya kematian Bal'am ni. Tuhan sebut pula dia ni macam mana anjing. Kamu halau dia pun dia duk julung lidah, kamu tak halau dia pun dia duk julung lidah. Allah nak cerita tentang Bal'am ni mati punya tak elok. Siapa Bal'am ni? Sampai Allah turun satu ayat nak cerita buruk kematian dia ni. Siapa Bal'am ni? Bal'am orang baik, tapi penghujung hidup dia jadi tak baik. Allah tidak saja-saja buat turun ayat tu main, tetapi Allah buat turun ayat tu dengan tujuan supaya kita ambil akibat. Tak ada siapa dalam dunia ni boleh dabik dada mengaku kata dia yang terbaik. Tak ada. Kerana dia pun tak tahu hujung hidup dia macam mana, dan orang yang dia duduk nampak tak elok pada mata dia lah ni, dia tak tahu tahkah hujung hidup pun tu elok. Bukan hak kita nak menghukum siapa-siapa tak elok masuk neraka dan sebagainya. Bukan hak kita. Kita cuma baca ayat Quran, baca hadis Nabi. Siapa buat perbuatan macam ni, akibat dia kena neraka. Kita cuma baca aja. Kita tidak berhak untuk nak himpun dia ni nak masuk neraka. Tak ada apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah tujuan. Bila kita mengaji, kita akan sampai ke situ. Kita akan sampai ke satu tempat, kita ni betul-betul serah diri dekat Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang tahu kesudahan hidup manusia. Allah saja yang tahu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So hadis yang bulan depan kuliah kita tak ada seminggu. Bulan depan kuliah di Masambolo, di Sultanah Bahia dengan di Taman Krian. Bulan depan, minggu pertama tak ada. Jadi insyaAllah kita jumpa pula bulan lepas. InsyaAllah. Kita akan baca satu hadis yang sangatlah baik untuk dijadikan i'tibar. Lepas itu dia akan main pula tajuk fi zikril maut, menceritakan tentang baiknya kita ingat mati, dan di dalam tajuk itu dia menceritakan tentang bagaimana ngerinya yang dikatakan alam kubur. Yang ni penting kita kena baca. Tuan-tuan, benda-benda macam ni kena selalu baca. Macam mana yang kata alam kubur tu ngeri. Dia tak sengeri yang kita gambarkan atas dunia ni. Ngerinya alam kubur ni sampai Nabi SAW kata dalam hadis yang kita akan baca insya-Allah 2 bulan lagi, Nabi kata ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Nabi sampai kata macam tu. Nabi kata tidak pernah aku lihat satu pemandangan yang sangat menakutkan, melainkan kubur itulah satu tempat yang sangat menakutkan. Nabi kata macam tu. Nabi tak tahu dah nak cerita macam mana gerunnya alam kubur ni. Nabi tak tahu nak cerita. Nabi simpul dalam kata-kata yang macam tu. Nabi kata ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Nabi kata aku tak pernah tengok satu gambaran yang amat menakutkan, melainkan kubur ni lah yang paling menakutkan aku. Nabi kata. Dengar apa yang Nabi kata, kita cuba fahami maksud Nabi kata, kita faham. Maknanya tuan-tuan, mati ni bukan cerita kata mati ni selesai dah. Mati ni baru nak start satu alam baru yang lebih mencabar daripada alam dunia yang kita rasa dah sangat mencabar. Start daripada kubur tu, dia sudah menjanjikan 1001 macam kegerunan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak ada siapa boleh tolong kita daripada kesusahan kubur, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh tolong kita. Marilah saya pesan dari saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, marilah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sahaja yang berhak kita takut. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ni memberi kebaikan, memberi manfaat dan memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita sambungkan dengan tasbih kafarah dan surah Allah. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما